Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah subscribe dan mengikuti YouTube channel saya. Saya menghargainya dan saya lebih-lebih menghargai pada kawan-kawan yang telah memberi komen dalam beberapa video saya dalam channel. Saya mengakui bahawa ada beberapa maklumat yang tidak lengkap ataupun tidak masak pada video-video yang lepas, dan mungkin juga ada maklumat yang salah lah, dan saya menghargai tiap-tiap pandangan dan maklumat-maklumat baru yang memberi pengetahuan barulah pada saya. Sebenarnya tuan-tuan, saya sudah berkali-kali mengambil shot untuk tentang badik ini. Mungkin cara saya tak boleh menyampaikan secara macam orang menyampaikan dokumentari. Saya terpaksa menyampaikan secara santai. Saya tak tahu kenapa badik ni, tak tahulah ada apa yang ada pada badik ni sampai saya berkali-kali terpaksa membuat rakaman yang baru tentang badik ni. Okay tuan-tuan, tanpa memanjangkan celoteh, ini badik yang baru saya dapat beberapa minggu lepas. Asalnya badik ni dia tidak ada, badik ni badik yang telanjang lah, maksudnya dia bilah saja, dia tidak ada hulu. Ini pun hulu ni ada, yang ada ni pun bukanlah hulu badik sebenarnya, mungkin dia hulu parang kecil ataupun pisau kecil. Okay. Jadi atas inisiatif seorang sahabat saya, dia telah mensesuaikan, mencari yang sesuai dan memasangkan pada bilah badik ni, dan nampaklah seperti ada sekarang, sesuai lah dengan grip saya, genggaman saya. Kebetulan sahabat saya tu juga mempunyai ketinggian dan grip yang hampir sama. Okay. Sebelum badik ni tiba sampai kepada tangan saya, sahabat saya tu telah mencuci 4 kali dengan air asam jawa untuk menghilangkan karat pada bilah ni. Karatnya tuan-tuan boleh nampak, ada saki-baki karatnya. Ini macam ni. Okey. Karatnya warna hitam. Mungkin sebab dah terlama simpan agaknya. Okey. Dia jadi macam tu. Okey. Kalau mengikut spek bilah ni, ia memang dipanggil badik lah secara keseluruhannya. Bilahnya jenis lurus, memang macam badik memang macam badik Bugis, tapi dia ada perbezaan sedikit pada bahagian pangkal. Okay, kalau macam badik Kedah, dia akan sama besar, dia punya bilahnya sama besar, sama ukuran, saiz, dia akan lurus sampailah ke hujung matanya. Tapi yang ni berbeza sedikit, sebab apabila sampai di perut bilah, dia mengecil. Yang ni lebih kurang panjang, besar bilah ni daripada belakang, tak silap saya lebih kurang saya ukur tuan-tuan lebih kurang 2 cm. Tapi bila dia sampai ke bahagian perut, sampai ke hujung, dia dah mengecil lebih kurang 1.5 cm. Okey, ini rupanya dia ada persamaan macam badik Kedah, yang hampir sama juga dengan badik Luwu, badik Bugis lah. Dia ni mesti ada sebab-sebab tertentu lah orang yang buat ni dulu. Badik ni tak lama tuan-tuan, dia tak antik dan tak tua lah. Saya menjagakan paling muda usianya dalam 30 tahun, paling tua dalam 40 tahun lebih lah. Mungkin dia buatan tahun 80-an ataupun tahun 70-an. Lebih kurang macam tu lah umur dia. Kalau lagi tua sikit lah, mungkin dalam hujung tahun 60-an. Okay. Saya sendiri, apabila dah dapat badik ni dalam pada tangan saya, sahabat saya serahkan pada saya juga telah mencuci bilah ni sebanyak 5 kali dengan air asam jawa. Asam jawa tu, kita ambil asam jawa, so kita lumurkan. So kemudian lepas tu kita cucilah dengan berus ke ataupun sponge, magic sponge yang warna putih tu, boleh beli dekat DIY, kedai-kedai DIY, dan kita gosokkan sampai dia berkilat. Dan keistimewaan, saya rasa dia istimewa. Keistimewaannya sebab badik ni, bilah dia jenis berkilat tau.
Dia bukan yang jenis kesat ke apa. Dia tidak ada pamor. Dia bilah dia yang tidak berpamor. So dia memang jenis macam permukaan dia, kalau tengok dia permukaan licin. Okay, dia balik cahaya dah nampak. Dia permukaan licin. Cuma sahabat saya telah meletakkan sedikit minyak yang wangi lah. Saya pun lupa apa nama minyak tu. Baru-baru ni dalam 2 hari lepas, ni saya berkongsi pengalaman lah. Ada bau yang agak pelik sikit. Dia bukan bau minyak tau. Dia ada macam daripada bahagian pangkal ni, pangkal bilah ni, dia ada bau macam bau hanyir sikit, macam bau darah. Bau darah. Yang airnya dia cuma kat sini je, pangkal ni saja. Tapi pada perut bilah sampai ke hujung dia tak ada bau darah tu. Jadi saya tak tahulah apa sejarah bilah ni. Mungkin dia pernah tikam orang ke, pernah sembelih binatang ke apa ke, wallahualam. Memang saya tak tahu. Dan sahabat saya sini pun masa dia dapat bilah ni pun dia tak dapat keterangan yang lanjut dan jelas tentang sejarah bilah ni. Jadi dia sama-sama lah, itu kena buat satu proses tenang ke ataupun kena cari lah orang yang pakar untuk melihat benda ni, sejarah yang lebih lanjut tentang bilah ni lah. Tapi saya pasti mungkin ada sejarah gelap dah. Cuma setakat ni alhamdulillah tak ada apa benda-benda pelik-pelik lah. Dia terbang ke apa ke, tak ada. Ini setakat ni dia tak ada yang pelik-pelik lah. Okay. Jadi kalau yang begini, bilah begini, saya selalunya akan buat bacaan lah. Kita buat selawat, kita bagi salam pada 4 malaikat dan juga Rasulullah. Kita buat bacaan Fatihah, dan surah Ikhlas, dan selebihnya bacalah ayat-ayat yang ayat sabil ke, ayat peninding ke, ataupun ayat untuk besi lah kan. So alhamdulillah tidak ada apa-apa lah. Cuma sekali itulah yang beberapa hari lepas dia naik bau macam bau darah. Selalunya saya akan letakkan, saya lumurkan dengan minyak cendana lah. Ini minyak cendana lah. Saya biasa je, minyak tak ada minyak yang agak luar biasa kan. Ni biasa-biasa. Tapi saya akan sapukan untuk bagi, ialah makanan kepada besi untuk kuat adalah minyak. Untuk menghilangkan karat dia, untuk elakkan karat, dan untuk menghilangkan bau-bau yang pelik-pelik tu kan. Tu kita sapukan dan kita sama-sama kita bacalah selawat ke ataupun ayat yang tuan-tuan tahu. So saya selalunya saya akan bacakan Fatihah, selawat dan juga surah Ikhlas ataupun ayat-ayat yang diijazahkan oleh ayah saya. Saya gunakanlah untuk bacaan pada bilah senjata ni. Okey, tuan-tuan boleh nampak. Okey, di balik cahaya. Okey. Okey, begitu. Okey. Ya, nampak permukaan bilah. Okey. Bilah ni boleh berdiri sebenarnya tuan-tuan. Ni dia stabil lah. Setiap saya nak demo dengan tuan-tuan, boleh berdiri. Dia kata saya tipu pula kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dia boleh berdiri, dia tumbang ingat balik ya, sebab ada angin. Okey. Ke nak pakai benda lain, kita pakai minyak keris. Okey. Oops. Tu. Okey. Okey. Dia boleh berdiri lah. Bilah ni seimbang dan dia boleh ditegakkan. So dia balance lah dengan hulu, walaupun dia bukanlah hulu yang sebenar dia. Okey. Dia boleh berdiri lah. Tak jadi. Okey, ini tak ada. Dia tumbang kan. Okey. Dia tidak ada unsur-unsur yang pelik-pelik lah. Saya tak sesuai. Ini biasa je, normal. Okey, dia memang boleh berdiri. Itu adalah untuk tujuan menguji tahap keseimbangan. Selalunya orang akan uji ni untuk keseimbangan bilah lah. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Okey, panjang bilah ni lebih kurang 20 cm
Dan panjang keseluruhannya campur dengan hulu lebih kurang hampir 30 cm lah. Okey, ini sebagai bukti baris. Okey, boleh tengok panjang dia lebih kurang hampir 30 cm lah. Ini adalah promosi biasa untuk menunjukkan koleksi baru saya lah tentang senjata. InsyaAllah mungkin pada masa hadapan saya akan siapkan hulu dia, pasangkan hulu dia. Dia kena ada pakai kan, dia tak boleh telanjang je ni. InsyaAllah dalam masa terdekat. Jika ada sebarang komen yang mungkin tuan-tuan faham dan tuan-tuan ingin berkongsikan, boleh tinggalkan dalam ruangan komen lah dalam video ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.